Borak Tengah Lapar. Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini 5 Ramadan. Ya, 5 hari ke-5 Ramadan. kita bersama untuk Borak Tengah Lapar. Oh, rasa tak cukup lagi. Baru ke-5 belum. tak cukup lagi daripada Belum. kisah mula-mula hari sahur. Hari ni apa pula tajuknya? Tapi yang paling penting macam kami ceritakan setiap hari lah, kalau boleh komen share-sharekanlah kepada sahabat-sahabat, kawan-kawan yang apa ke saudara-saudara. Okey. Dengarkan apa Borak Tengah Lapar ni setiap hari. Betul. Jam 4.30 hingga 5 petang. Betul. Dan tengok pula muka kami di YouTube. KLFM Official. Ya. Dan juga boleh dengarkan ulangannya pula setiap pagi waktu sahur tu. Pukul 5.30 pagi. Sebab apa? Tak rugi mendengar Borak Tengah Lapar ni. Aku dapat ilmu lah, senang cerita lah. Ilmu yang manfaat yang digunakan pada Ramadan yang akan datang. Dan pastinya untuk hari ini kita masih bersama dengan yang berbahagia, Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Dah tentu tak akan tukar punya. Walaupun puasa tapi maintain. Maintain. Udah macam je hormat nampaknya. Dan Ustaz pun tidak tunggu-tunggu dah. Apa pula email pada hari ni? Silakan Mawid. Apa pula, siapa pula kira tu? Ada Hantar lagi ke? Bukan. Semalam Intan ya. Intan malam pasal Farahangat kan. Hari ni Tasha jari kucing Ustaz. Wanita Orang lagi. Sarawak. Sarawak. Orang Mikolok ni. Tasha jari kucing ingin bertanya dengan Ustaz. Dengan saya tak tanya Ustaz ya. Saya paling menyampah tengok kawan. Nyampah tengok kawan media sosial saya posting tunjuk mereka baik sangat, berdoa di Facebook, tunjuk bersedekah dan macam-macam. Saya kenal diorang tu. Diorang tunjuk baik je dekat belakang. Hampir. Diorang tu bulan-bulan puasa aku cakap benda sini. Diorang tu alih-alih kucing. Apa pandangan Ustaz tentang orang-orang yang berpura-pura macam ni? #alim kucing, #acah-acah beribadah, #borak Tengah Lapar. Kalau tak suka jangan baca. Kalau tak suka jangan follow. Kalau tak suka buka Borak Tengah Lapar. Tak ada benda yang tak elok sini. Semua cantik-cantik semua. Jadi buat apa kita tengok benda yang akhirnya kita ngumpat. Betul. Itu yang saya katakan pada episod semalam. Bila kita kata ni ngumpat-ngumpat padahal kita sedang ngumpat dia. Mungkin dia tak ada niat pun nak tunjukkan gambar berdoa kan. Tak ada niat apa-apa saja masuk. Saya suka kan. Dia punya laman sosial dia sendiri kot. Takkan nak skema sangat kan. Tapi kita pula macamlah aku tak tahu. Maknanya kita dah pandang buruk pada dia. Kita dah pandang tak elok pada dia. Yang tu je kita nak elakkan. Jadi kalau kita kenal dia ni memang tak elok Ustaz. Jangan tengok dia. Tengok cerita lain yang tak mendatangkan dosa. Lagi faedah bulan Ramadan ni. Tapi itulah kadang inilah orang kata dugaan di bulan Ramadan. Adakah ini melibatkan syaitan, melibatkan iblis, melibatkan nafsu ke apa ni Ustaz? Tapi dia orang cakap syaitan dirantai di bulan Ramadan. Saya nak cerita tu. Sebab tu dalam mazhab kita Syafi'i mengatakan bahawa yang dirantai syaitan itu ialah syaitan yang besar-besar. Yang ganah-ganah ni, big size-nya kan. General-general ni. Dia ada syaitan ada B40. Ada B42 pun ada. M16 pun ada. Jadi yang kecil-kecil ni tidak dirantai lagi. Sebab tu ada lagi berlaku kejahatan, perbuatan yang sebagainya. Tetapi ada ulama mengatakan bahawa yang dirantai itu ialah segala jenis syaitan. Yang bermaharaja lila sekarang ialah nafsu dalam diri sendiri. Kalau kita tak dapat mengalahkan nafsu diri kita sendiri, benda itu pun kita nak ngumpat. Dan benda itu pula apa yang kita buat tu semua kita nak bagi tahu pada netizen. Dan akhirnya timbul pula perasaan yang tak betul. Dalam bulan Ramadan ni, aku masukkan gambar ni nanti aku tengok berapa ramai like. Jadi dah niat dia tak elok pula di situ. Itulah dia. Jadi itu yang kita bicarakan sepanjang hari ini. Itu mengenai #alim kucing. Alim kucing. Tapi ceritanya Ustaz cakap tadi yang awal-awal tadi, kalau tak suka jangan like. Kalau apa suka like. Dia ada lagu tu je. Kalau dia like, tak like. I like a baby. Bukan Bukan. Gitu. Okay, tak apalah. Kita fikir lagu apa dulu. Kejap kita kembali lagi dalam Borak Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar.
Ya, kembali bersama kami dalam Borak Borak Tengah Tengah Lapar. Lapar. Abang, kejap abang. Saya nak update status tengah berdoa dengan Ustaz Kazim ni. Ya. Abangnya kecam pula. Jangan. Tapi apa benda tu boleh menjadikan kecam. Jangan kecam. Oh, jadi tak payah ni. Tak payah. Jangan jadi punca. Jangan jadi Jangan. punca. Tak Jangan jadilah. jadi Saya punca. cancel. Saya delete lah, simpan. Tengok sendirilah. Tapi tak apa. Untuk bagi tahu kita suruh tengok apa Borak Tengah Lapar. Tak apa kan? Di KLFM ataupun di YouTube. Tak apa. Baik, kita masih berbicara mengenai alim-alim kucing untuk hari Betul. ini. Dan seterusnya Abang Wahid. Nak tanya mengenai apa tu Abang Wahid? Ni Ustaz, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Itu pepatah. Kalau tunjuk baik macam mana pula Ustaz? Kalau pura-pura baik pula macam mana pula Ustaz? Satu hari nanti akan kantor juga. Boleh Ustaz terangkan? Ya, benda tu kita tak dapat nafikan. Yang pertama di sini ada dua keadaan. Ya. Pertama, keadaan orang yang buat kebajikan. Ya. Sama ada dia berpura-pura, dia alim kucing ke, dia berlakon ke, kita tak tahu. Tetapi hanya orang yang buat tu saja yang tahu dengan Allah Ta'ala. Ya, Ustaz. Kalau kita masukkan sesuatu benda dalam alaman sosial kita bersedekah pada anak yatim bulan Ramadan, bersahur, kan, buat live. Sahur pun buat live. Oh, dahsyat sekarang ni. Kan, baru ingat kan berbuka je buat live. Bersahur pun buat live. Wah. Kita sebagai orang yang kedua, kita sebagai orang awam, sebagai orang luar, kita tengok itu benda baik, kita kata baik. Tak boleh pula kita kata, ini konten ni. Ini semua market macam ni. Kita tak boleh cakap macam itu. Bila kita tengok, kita orang yang beriman kepada Allah, benda baik, kita kena kata baik. Tak boleh kita benda baik, kita kata, ni. Sebab ada sekarang, secara langsung, imam jadi imam tarawih. Dia buat tarawih, dia letak kamera dia di depan, kemudian dia buat live. Allahu Akbar. Dia semayang. Ada orang kata, apa live semayang? Padahal di Mekah punya berpuluh-puluh tahun live semayang. Tak ada pula dia kata tu Arab tu. Tapi bila orang kita buat, ini nunjuk. Atau tu yang dulu tu imam buat live dari Masjidil Haram. Tak ada pula kau kata menunjuk. Orang kita ni kadang-kadang dengki dari situ pula. Kadang-kadang dia buat live daripada masjid. Itu terpulanglah pada niat masjid ni. Tak ada masalah. Yang masalahnya bila imam tu jadi imam, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Dia buat kat kamera tu. Dia tanya pula. Yang tu je masalah tu. Kemudian dia tanya pula, jangan lupa follow saya. Follow saya malam ni, saya jadi imam. Cuma tengok bacaan saya macam subuh siapa. Yang tu nampak benar. Dia ni gila-gila ke apa? Betul. Yang tu je kita tak nak. Sekadar buat siaran langsung, berpuluh tahun dah Masjidil Haram buat siaran langsung. Dan tak jadi masalah pun. Tapi imam Masjidil Haram tak pernah pula tanya. Ya Syekh, kaif? Tak pernah pula dia tanya macam itu. Jadi kita pun buatlah siaran secara langsung ke apa benda ke. Tak payahlah kita tanya feedback macam mana bacaan saya tadi. Puas hati dah baca. Benda tu. Kadang kesilapan dia kat situ je berlaku. Ya, betul. Kadang benda yang orang tu nak tunjuk baik. Tapi sebenarnya dia nak ambil kesempatan dekat situ kan. Dia tunggu orang puji dia. Dia tunggu orang kata best lah, bagus lah. Tapi kalau kata LM nunjuk, engkau siapa? Engkau tahu ke hati aku macam mana? Dah bergaduh pula. Lepas tu kalau tak fikir, kalau kita tak nak fikirkan dia kata dia menunjuk, kita fikir daripada segi apa tau? Mungkin dia nakkan like ni. Banyak like nanti kan ada benda yang yang kemudahan untuk dia masa akan datang. Okey. Lagi Wan, ada lagi tu. Jadi Ustaz, pakaian tu dia tak melambangkan kepribadian seseorang tu kan. Ada juga pepatah mengatakan don't judge book by its cover. Jadi apa pendapat Ustaz tentang kenyataan yang macam ni? Tapi kalau dia langsung tak berpakaian, kena tengok juga kan. Pakaian dia sikit-sikit je. Tu pun kena tengok juga. Jadi memang pakaian macam saya hari ni. Baju batik, ustaz ni mesti kemas ni. Tengok baju Wan pula, lain macam. Tengok baju Wahid pula, lain macam. Manusia ni suka menilai kepada luaran. Yang Allah Ta'ala tengok di dalaman kita. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Yang Allah Ta'ala tak tengok ialah suwarikum. Wajah kamu, gambaran kamu. Tapi Allah tengok dalam hati kamu. Sebab itu saya katakan tadi, bila kita jumpa orang, dia tulis, dia masukkan gambar, video ke dalam dia punya laman sosial dia, kita tak boleh nak jadi judge dia pada situ. Kita tak boleh judge dia. Kita tengok, dia buka puasa di hotel, Alhamdulillah. Dia buka puasa di masjid, Alhamdulillah. Cukup.
Jangan bila kita tengok, kau buat live buka puasa dekat hotel kan, nunjuklah tu, macamlah aku tak ada duit. Itu, maknanya kita yang salah, bukan orang tu yang salah. Cemburu. Hati kita yang salah. Fi qulubihim marad. Sepatutnya, alhamdulillah. Dia tidak. Kita kata, ini buat live dia jadi viral ni mesti cari like ni. Kita yang kotor sebenarnya. Bukan orang tu yang kotor. Sebab kita dah mengambil tugas Tuhan nak menilai hati manusia. Allahu Akbar. Tapi cerita ni seronok lah. Apa kita cakap yang mendengar kita dekat KLFM, kalau KLFM, memang rugi lah rasa. Bukan rugi mendengar, tapi lagi cantik kalau korang buka lah YouTube sekarang juga. Sambil tengok, sambil dengar. Ya. Sambil tengok gaya Ustaz tunjukkan apa gaya Ustaz bercerita tu memang lain. Bau nampak real. Nampak real. Boleh tengok kan. Boleh dengar, boleh tonton juga kami di Cat FM Official dan juga boleh dengarkan ulangannya pula esok bagi waktu sahur pukul 5.30 minit petang. Tak habis lagi. Tak habis lagi ni. Belum. Kita ada satu lagi pusingan. Ada kejap lagi. Kita berehat seketika Kita ni, berehat. bang. Kami nak ada soalan nak bisik dengan Ustaz. Saya nak teruskan update lagi. Gambar Okey. berdoa ni. Betul. Jaket tak ada jual ke? Macam mana? Jaket tak ada jual kat luar ke? Ada Ustaz. Ustaz saya boleh bagi nanti. Jadi siapa yang nak tengok jaket TJ1 ni, tengoklah dalam YouTube. Okey. Kita Jadi jumpa kita berehat. sebentar lagi dalam Borak Borak Tengah Tengah Lapar. Jom kita ikuti Borak Tengah Lapar. Ya, alim-alim kucing itulah yang sedang kita bicarakan dalam Borak Tengah Lapar. Teruskan bersama dengan kami. Ini segmen akhir ni. Ni Ustaz. Ya. Ni tadi Wan cakap alim-alim kucing. Itu peribahasa ke apa bendanya? Kenapa dia letak alim-alim kucing? Kenapa dia tak letak alim-alim beruk ke? Alim-alim tapir ke? Kan musim tapir masuk Yelah. ini ke? Alim-alim tenuk ke? Kenapa dia boleh pergi ke alim-alim kucing ni? Kucing akan terlibat dalam cerita alim ni ke? Yalah. Orang Melayu kita ni, dia tengok binatang, dia boleh belajar pada binatang. Tengok angin, tengok bukit, tengok bulan, dia belajar dengan benda. Ini manusia, Allah Ta'ala jadikan dalam dunia ni, semua benda tu boleh jadi manfaat pada kita. Bukan sia-sia tu. Jangan kita kata binatang yang Allah jadikan tu sia-sia. Ular ke, ulat ke apa, semua benda. Kalau tak boleh dimakan pun, dia boleh dijadikan sebagai peribahasa. Alim kucing. Taklah alim kucing tu suruh semayang. Bukan. Tapi dia pandai berlakon. Tengok kita buat kerja kan. Sekali lagi tengok dia ambil itu. Itu kucing kan. Elok bila kita siap ikan tu dia tengok. Sekali lagi dia mari. Kata apa kita makan di kedai tom yam. Elok dia garu kita kan. Ngek gitu. Jadi tetapi ada benda lain yang dia nak buat. Kadang dia nak mencuri ikan dan sebagainya. Biarlah dia. Kalau dia ada duit, tak adalah alim tu, kucing tu mencuri ikan. Ini dicurinya ikan, dikejar satu kampung kat leher tu. Kesian dekat kucing tu kan, sedekah je lah. Tapi Ustaz, apa alim-alim kucing ni? Ada tak? Kita tahu kucing adalah satu haiwan peliharaan Rasulullah sendiri kan? Ya. Ada tak pernah berlaku? Tak ada tak cerita tentang kucing dengan Rasulullah sikit walaupun? Baik, kalau kita lihat hadis tentang Nabi menceritakan satu perempuan yang bela kucing. Tapi masuk neraka. Perempuan tu. Pasal dia keluar pada rumah, ditutupnya segala pintu tingkap, kucing tak boleh nak keluar, mati kucing tu. Hanya dengan sebab itu. Sebab tu banyak kisah-kisah kucing. Misalnya Abu Hurairah dipanggil sebagai bapa kepada anak-anak kucing. Gelarannya. Pasal apa? Sebab sahabat Nabi ini suka membela anak-anak kucing. Maka dipanggillah Abu Hurairah, bapa kepada anak-anak kucing. Nabi panggil dia. Itu antara punca dia alim kucing ni kan. Mana kucing ni banyak kisah dalam dunia Islam kita ni dengan kisah Rasulullah di sini. Betul lah. Dan Ustaz, kesimpulan Ustaz dengan topik baik, kita sekarang ada media. Dulu nak masuk RTM, nak masuk KLFM. Seksa. Tapi sekarang tak ada dah. Masing-masing ada TV masing-masing. Bila dia ada TV masing-masing, dia macam kita di televisyen dan sebagainya, kita ada peraturan, kita ada undang-undang. Tapi bila dah ada media sosial sendiri, belasahlah aku punya. Dia nak masuk apa pun dia adalah. Dia tidak ada etika dan sebagainya. Ini masalah kepenggunaan pada media sosial. Sampailah dia melanggar undang-undang negara ataupun melanggar undang-undang agama. Dan akhirnya salah satu benda yang dia langgar ialah niat dia. Dia nak tunjuk baik, tapi niat dia itu menjadikan dia dah jadi riak. Dia dah menjadi ujub. Dia dah menjadi takabur dan sebagainya. Benda itulah yang perlu dielakkan.
dan jadilah pengguna media sosial yang bijak, yang boleh mengajak orang untuk dapat pahala. Macam tadi doa. Okey, doa yang dibaca sebelum berbuka. Cantik. Doa yang dibaca ketika bersahur. Kan bagus. Doa yang kita baca selepas solat setiap waktu di dalam bulan Ramadan. Bagus doa tu. Saya suka baca tu. Amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sebelum berbuka. Orang tak tahu. Apa yang Rasulullah makan ketika berbuka, kita tak tahu. Jadi yang ni boleh share, tak jadi masalah. Dan tak boleh kita katakan dia, macam aku tak tahu. Itu bukan orang yang menulis bermasalah. Awak yang bermasalah. Awak sebenarnya alim kucing, bukan orang tu yang alim kucing. Allah Akbar. Betul lah, bila Ustaz cerita etika tu, kita syukur kan. Kita syukur kita dekat dalam borak tengah lapar di KLFM. Kalau borak tengah lapar ni dekat siaran YouTube kita sendiri, dekat channel kita sendiri, kita rasa kita mesti dah terlebih daripada apa yang patut kita buat kan. Sebab kita dalam KLFM, di dalam RTM, kita ada etika sebagai seorang DJ, seorang pengacara apa semua. Betul tu. Bersyukur sangat kita kan. Ya, kalau kita update tengah borak tengah lapar pun kena kecam, tak tahu nak cakap apa dah. Kita nak kongsi ilmu kena kecam, tak tahu nak cakap apa dah. Macam orang cakap, bukan kita yang masalah, hati anda mungkin ada masalah. Okey, pada semua yang mendengar, ingat siaran ulangan kami jam 5.30 pagi waktu bersahur sekarang. Dan anda boleh tengok setiap masa di YouTube KLFM Official. Bila-bila masa saja. Okey, jumpa esok jam 4.30 petang. Waktu yang sama dalam Borak Tengah Lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Borak Tengah Lapar itu tadi dibawakan oleh KLFM.